Selamat pagi dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Cikgu Yusof dalam pembelajaran Bahasa Melayu Penulisan. Kepada anda yang masih lagi belum subscribe channel ini, bantu saya subscribe untuk dapatkan lagi video pembelajaran yang lebih menarik pada masa akan datang. Baiklah, pada murid yang belum lagi membuat ejaan, sila tuliskan ke-6 ejaan pada hari ini. Dan untuk hari ini kita akan masuk kepada bahagian C, iaitu karangan. Jadi sila sediakan buku teks Bahasa Melayu, kertas testpad dan juga buku kosakata. Untuk buku teks pada hari ini, sila buka muka surat 127. Kita masih lagi dalam unit 19 iaitu Cerdik Sains dan tajuk kecilnya adalah Taman Sains Sekolah. Untuk kemahiran hari ini kita akan belajar pada 5.2.3 memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. Ada dua kata ganda yang kita akan pelajari, iaitu kata ganda penuh dan kata ganda separa. Jadi objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat melengkapkan dialog antara Gauri dan Dinesh tentang Taman Sains Sekolah dengan menggunakan kata ganda penuh dan kata ganda separa. Untuk gambar di bawah ada beberapa contoh kata ganda penuh dan boleh juga diubah kepada kata ganda separa, seperti buku-buku, kura-kura ataupun kekura, pokok-pokok ataupun pepokok, rama-rama ataupun derama, mata-mata, gula-gula ataupun gegula. Mari kita lihat pada pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam buku teks, mari kita lihat contoh pusat sains negara ataupun taman sains yang terletak di ibu kota negara kita. Okey, contoh di sini ada satu gambaran dinosaur. Dan di sini di dalam kawasan yang tertutup ada juga gambar dinosaur, dan di sini tempat pokok-pokok ditanam dalam kawasan yang tertutup juga. Mari kita lihat dalam buku teks Bahasa Melayu. Seperti yang telah cikgu nyatakan, kita pelajari kata ganda penuh dan kata ganda separa. Pada bahagian atas terdapat gambar dan juga label-label berkenaan kata ganda, dan di bawah ada dialog antara Gauri dan juga Dinesh. Mari kita lihat gambar. Untuk gambar, cikgu berikan petunjuk kata ganda penuh dibulatkan dengan warna merah dan kata ganda separa dibulatkan dengan bulatan berwarna biru, supaya murid lebih jelas perbezaan antara kata ganda penuh dan juga kata ganda separa. Yang pertama sekali adalah burung-burung, yang kedua berbaling, ketiga duit-duit, keempat pepatung, kelima dahan-dahan, dan yang terakhir adalah berbawang. Okey, di sini kita dapat lihat beberapa contoh kata ganda penuh dan juga kata ganda separa. Okey, kita tahu burung-burung, dahan-dahan yang berada di pokok. Begitu juga dengan duit-duit adalah sejenis tumbuhan yang melekat kepada hidup dia di menumpang pada pokok yang lain. Berbaling adalah sejenis kipas yang diperbuat boleh daripada kertas ataupun sebagainya untuk berputar sekiranya ada angin yang datang. Berbawang adalah sejenis tumbuhan yang menyerupai bawang, tetapi dia adalah sejenis pokok bunga. Dan pepatung adalah sejenis serangga. Mari kita bacakan dialog antara Gauri dan Dinesh. Wah, indahnya taman sains sekolah kita, kata Gauri. Dinesh, ya Gauri, taman sains sekolah kita sungguh indah. Berbagai jenis pokok hidup subur di situ. Ada pokok bunga, pokok herba dan pokok duit-duit. Taman sains itu juga menjadi habitat kepada pelbagai jenis haiwan seperti dan pepatung. Apakah alat yang berbentuk seperti kipas itu? Itu. Tumbuhan apakah yang menyerupai bawang itu? Tumbuhan itu ialah. Burung apakah yang hinggap di pokok itu? Oh, itu burung merpati. Mari sama-sama kita semak jawapan
Yang pertama adalah tentang haiwan. Okey, cikgu gariskan perkataan haiwan dan mari kita tengok gambar apakah haiwan yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama ada burung-burung dan juga pepatong. Mari kita semak pepatong dan semestinya gambar di sini merupakan burung-burung. Apakah alat yang berbentuk seperti kipas itu? Seperti yang cikgu nyatakan, itu merupakan bebaling. Tumbuhan apakah yang menyerupai bawang itu? Tumbuhan itu ialah bebawang. Dan burung yang hinggap di dahan pokok itu. Ini merupakan jawapan. Mari kita tengok contoh. Apakah itu bebaling dan apa pula itu bebawang? Okey, bebaling atau dikenali sebagai kincir angin diperbuat daripada kertas ataupun plastik. Boleh saja diperbuat daripada bahan yang lain. Kamu boleh tengok gambar. Mari kita lihat pula contoh kepada bebawang. Bebawang merupakan sejenis tumbuhan yang sama seperti bawang. Pada bahagian atas ada bunga dan dalam tanah dia ada bentuk seperti bawang. Baiklah, mari kita lihat pada kerja rumah hari ini, iaitu karangan. Guru kelas kamu telah mengadakan aktiviti gotong royong membersihkan taman sains sekolah. Tulis sebuah karangan tentang pengalaman kamu itu. Jadi hari ini murid perlu menulis pengalaman semasa bergotong royong membersihkan taman sains sekolah. Untuk menjadikan panduan bagi kamu, cikgu sertakan satu keping gambar di sini. Contoh kerja yang murid lakukan semasa membersihkan taman sains sekolah. Ada murid yang sedang mengecat, mencabut rumput, menyiram pokok, membuang sampah, memberi ikan makan. Mari kita sama-sama buat dan tengok bagaimana cara untuk menulis karangan ini. Seperti biasa, cikgu akan gunakan 4 jenis perenggan, 4 kotak. Perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan yang keempat. Mari kita sama-sama tengok satu persatu. Untuk perenggan pertama, bila, dengan siapa, pergi mana atau buat apa, tujuan kita buat sesuatu benda itu. Bila, pada minggu lalu. Dengan siapa, saya dan rakan daripada kelas, kamu kelas 4M atau 4H. Okey, sila tuliskan kelas kamu sendiri. Telah menyertai aktiviti gotong royong membersihkan taman sains sekolah. Okey, supaya apa? Tujuan kita membuat gotong royong ini adalah supaya dapat mencantikkan dan mengelakkan nyamuk membiak di taman ini. Okey, mari kita sama-sama lihat jawapan. Ada perenggan yang pertama. Pada minggu yang lalu, saya dan rakan-rakan daripada kelas 4M telah menyertai aktiviti gotong royong membersihkan taman sains sekolah kami yang diadakan oleh guru kelas kami. Kami membersihkan taman sains ini supaya dapat mencantikkan dan mengelakkan nyamuk membiak di taman ini. Ini merupakan jawapan untuk perenggan 1. Mari sama-sama kita lihat pada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua, cikgu letakkan soalan melihat atau mendengar apa. Setelah tiba di sekolah, kami berkumpul berkumpul di dewan. Mendengar penerangan daripada guru kelas. Setelah itu kami melihat taman sains yang tidak cantik kerana tidak ada siapa yang menguruskan taman sains itu. Jadi kami melihat taman sains masih belum keadaannya tidak cantik dan kami juga ternampak jejentik, bayi nyamuk. Nyamuk yang masih hidup di dalam air, kita panggil dia jejentik yang hidup di dalam bekas air yang bertakung. Mari sama-sama kita semak jawapan. Setelah tiba di sekolah, kami berkumpul di dewan untuk mendengar penerangan daripada guru kelas kami. Setelah itu, kami terus pergi melihat keadaan taman sains yang tidak cantik dan tidak terurus. Kami ternampak jejentik yang hidup di dalam bekas air yang bertakung. Ini jawapan bagi perenggan yang kedua. Mari kita lihat pada perenggan yang ketiga.
Perenggan yang ketiga, cikgu gunakan perkataan ataupun kata tanya buat apa. Okey, soalan ni adalah buat apa. Setelah kita melihat, kita mendengar, kita buat apa? Apakah kerja yang perlu kita laksanakan semasa bergotong royong membersihkan Taman Sains? Kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Raju dan Benli mengutip sampah. Ahli kumpulan lain membuang air, bertakung, mencabut rumput, mengecat sangkar. Menyediakan makanan kami. Untuk perenggan yang ketiga dimulai dengan tidak lama kemudian kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Okey, dan di sini ada 3 bangsa. Saya, Raju dan Benli mengutip sampah di taman itu. Ahli kumpulan yang lain pula ditugaskan membuang air bertakung, mencabut rumput dan mengecat sangkar burung. Okey, dan siapa yang menyediakan makanan? Guru kelas kami menyediakan makanan untuk kami. Mari sama-sama kita semak jawapan. Tidak lama kemudian, kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Saya, Raju dan Benli mengutip sampah di taman itu. Ahli kumpulan yang lain pula ditugaskan untuk membuang air yang bertakung, mencabut rumput dan mengecat sangkar burung. Guru kami telah menyediakan makanan untuk kami. Mari kita semak pada perenggan yang keempat ataupun perenggan terakhir. Perenggan terakhir, cikgu masukkan akhirnya aktiviti pada pukul. Berasa penat tetapi gembira, kelihatan cantik, pulang ke rumah. Aktiviti bergotong royong telah selesai pada pukul 2 petang. Kami sempat menjamu selera. Walaupun kami berasa penat, tetapi kami gembira kerana dapat membantu guru membersihkan Taman Sains. Taman Sains kami telah kelihatan cantik. Kami pun beransur pulang ke rumah. Mari sama-sama kita semak jawapan. Akhirnya, aktiviti bergotong royong ini telah selesai pada pukul 2 petang. Kami sempat menjamu selera. Walaupun berasa penat, tetapi kami gembira kerana dapat membantu guru membersihkan Taman Sains sekolah kami. Taman Sains sekolah kami kelihatan cantik. Kami pun beransur pulang ke rumah. Inilah 4 perenggan yang perlu kamu tuliskan dalam kertas test-pad kamu. Dan apa juga jenis soalan kamu boleh gunakan cara dan teknik ini, iaitu teknik 4 perenggan. Yang perenggan pertama adalah bila, dengan siapa, pergi mana, buat apa dan tujuan. Perenggan kedua, melihat atau mendengar apa. Perenggan ketiga, apakah perkara yang telah kamu buat semasa soalan itulah, apa mengikut pada soalan. Dan yang terakhir, balik ke rumah. Okey, jadi untuk itu dan yang terakhir sebelum kita habiskan kelas pada hari ini merupakan ejaan yang perlu kamu hafal pada hari esok. Ada 6 perkataan, kata ganda penuh dan kata ganda separa. Jadi sekadar itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Berjumpa kita lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.